السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, yakni dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa, maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita menyambut Hari Raya Adha bersempena dengan dua perkara yang penting di dalam agama Islam. Yang pertama, bersempena dengan ibadat haji yang menjadi rukun Islam yang kelima. Yang kedua, bersempena dengan ibadat korban bagi menghidupkan syiar pengorbanan yang dilakukan oleh Abul Anbiya, ibu bapa kepada nabi-nabi, Ibrahim alaihi salam. Bersempena dengan ibadat haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mampu. Mereka yang mampu itu menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sabit bagi Allah mewajibkan ibadat haji ke atas manusia kepada sesiapa yang mampu jalan untuk menuju ke Baitullahil Haram. Dan sesiapa yang kufur, yang engkar, yang tidak percaya, tidak menunaikannya dalam keadaan mampu, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada seluruh alam. Sejak bulan Syawal sehingga hari ini umat Islam berduyun-duyun berhimpun di Makkahul Mukarramah menyahut
seruan Allah Subhanahu wa taala yang dilafazkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sejak berabad-abad yang lalu. Mereka menyahut dengan hati yang beriman, melaksanakan seruan Nabi Ibrahim alaihi salam menuju ke Makkahul Mukarramah, menunaikan ibadat haji, menyembah Tuhan yang satu, berhadap ke arah kiblat yang satu, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi umat yang satu yang disatukan dengan Islam sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Perdamaikanlah di kalangan saudara-saudara kamu yang berselengkah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul kepada seluruh manusia, yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa dan keturunan, berbagai-bagai latar belakang, pangkat, harta benda dan ilmu pengetahuan. Mereka diajak supaya bersatu di atas nama Islam sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui berkenaan dengan kamu dan Maha mengetahui segala tingkah laku kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan kewajipan sejak lebih 1400 tahun yang lalu, memulakan perpaduan umat dengan Islam. Walaupun permulaan dakwah Islam dengan bangsa Arab yang menyokong dan mendukungnya diajak sama bangsa-bangsa yang lain, bermula dengan Salmanul Farisi dari bangsa Iran, Suhaibur Rumi dari yang berwarna putih, Bilal Al-Habashi dari yang berkulit hitam, bangsa Habasyah. Mereka dipersatukan dengan persaudaraan Islam. Ibadat haji yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia, mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyahut seruan Allah sebaik saja memakai pakaian ihram dengan melafazkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya Tuhanku, tiada sekutu bagimu. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya segala kepujian, segala nikmat, kuasa pemerintahan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu, wahai Tuhanku. Mereka berhimpun walaupun berbagai-bagai bangsa dan bahasa, tidak boleh memahami percakapan di antara satu sama lain, berbagai-bagai adat resam dan cara hidup, berbagai-bagai budaya dan keadaan. Ada yang terlalu kasar, ada yang terlalu lembut, dan ada yang sederhana. Mereka diperintah supaya menunaikan ibadat haji
dengan semangat persaudaraan yang menjadi ujian kepada mereka yang menunaikan ibadat haji itu. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan apabila kamu menunaikan ibadat haji yang diwajibkan kepada kamu, maka tidak boleh melakukan perkara yang fasik, tidak boleh melakukan perkara yang lucah, tidak boleh bertengkar di antara satu sama lain. Apa-apa yang kamu lakukan daripada perkara kebaikan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa. Maka bertakwalah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai mereka yang mempunyai akal fikiran. Di hari yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan yang terkenal. Di antara yang disebut di dalam ucapannya, kullukum min Adam wa Adamu min turab la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bil taqwa. Semua kamu dari Adam, Adam dari tanah. Tiada kelebihan di antara orang Arab dengan bukan Arab, di antara yang berkulit putih dengan berkulit hitam, melainkan dengan bertakwa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menyatukan umat di dalam menegakkan kejiranan masyarakat dan negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menumbangkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, menundukkan kuasa-kuasa besar yang lain. Dan umat Islam di atas nama umat, mereka berjaya menjadi umat yang paling hebat, umat yang memimpin dunia. Kepimpinan umat tidak hanya bergantung kepada bangsa Arab. Apabila bangsa Arab telah meninggalkan ajaran Islam, bertukar kepada bangsa lain yang berpegang dengan Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika sekiranya kamu berpaling, nescaya Allah menukar kaum yang lain daripada kamu, dan mereka tidak seperti kamu, tidak seperti kamu. Sekiranya kamu berpaling daripada berjihad untuk menegakkan agama Allah, melaksanakan ajarannya, mempertahankan agama ini, maka Allah akan menukarkan kepada kaum yang lain yang menunaikan kewajipan jihad untuk menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah, melaksanakan syariat dan mempertahankannya. Begitulah kuasa pemerintahan Islam yang memimpin dunia silih berganti. Maka umat Islam mencapai kemuliaan dengan Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma nabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam, nescaya kita menerima hukuman penghinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam mengalami zaman kemelesetan dan zaman surut apabila mereka lemah berpegang dengan ajaran Islam. Di antaranya menyebabkan mereka dikuasai oleh serangan pemikiran